antara perkara yang kita pelajari apabila pandemik melanda negara Malaysia khususnya, serata dunia juga, tetapi khususnya buat Malaysia ini adalah bagaimana aspek pengurusan bandar kita. Mengapa ini penting? Kerana apabila kita melihat pandemik ini berlaku, tahap kesediaan kita, livable city dan sebagainya, bukan mencerminkan kesediaan kita berdepan dengan krisis kesihatan sebagai contoh ataupun pelbagai krisis yang bakal melanda dan sebagainya. Ini adalah risiko yang besar dan perlu diberikan perhatian. Bagaimana perkara ini harus kita berikan tumpuan dalam bentuk dasar sebagai contoh dan juga strategi kita berhadapan dalam menguruskan era pembangunan di negara kita. Itu yang saya bincangkan pada jam ini. Saya berbesar hati di Davos ini kita berpeluang bertemu dengan seorang rakyat Malaysia yang cukup besar dan gah namanya, iaitu Datuk Maimunah Mohamed Sharif yang merupakan Under Secretary General dan Executive Director UN Habitat. Datuk, terima kasih kerana bersudi bersama dengan kami. Sama-sama. Pertemuan kita di Davos agak jauh daripada tanah air betul. Malaysia. Baik, kalau kita melihat kepada tadi saya membuat pembukaan tentang bagaimana ketika pandemik di Malaysia kita laksanakan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Ini idea yang simple kadang-kadang kita dengar. Apabila berlaku seperti ini, banyak yang berdepan tekanan, khususnya siapa yang hidup di kawasan kejiranan yang lebih kecil dan sebagainya. Ini adalah tahap kesediaan kita berdepan krisis. Mungkin tidak terjangkau sebelum ini akan berlaku sebegini. Kali ini kita sudah banyak belajar 2 tahun. Kongsikanlah pengalaman Datuk. Apa yang perlu kita laksanakan bergerak ke hadapan supaya apabila kejutan sebegini berlaku, kita lebih bersedia. Terima kasih Asrul Awani kerana telah menjemput saya di Davos ini. Kita berjumpa di sini. Memang COVID-19 ini membuka mata kita. Kalau dalam Inggeris bahasa wake up call. Bukan hanya pada pihak kerajaan Malaysia, pada keseluruhan dunia tentang pentingnya aspek perancangan. Memang kita ada perancangan, tetapi kita kena lihat dari segi perancangan yang lebih meluas, yang melihat kepada pelaksanaan. Banyak negara termasuk Malaysia mempunyai dasar, mempunyai strategi. Tapi apa yang pada pendapat saya melihat kepada keadaan COVID-19 ini, pelaksanaan dasar dan strategi dan plan itu ke local action, ke kerajaan tempatan, ke bawah bersama dengan masyarakat. Dan kita kena lihat balik semula perancangan kita dan dari segi reka bentuk bandar kita. Sebab memang kita ada rumah kos rendah rupanya, ataupun banyak yang selalunya orang yang pendapatan rendah ini akan mendapat kesan yang amat buruk daripada COVID-19. Bila kita lihat kepada perumahan, kita bukan hanya memberi perumahan ini teduhan di kepala, tetapi kita perlu ada kemudahan-kemudahan. Semasa kita lockdown, contohnya PKP, kita tak boleh keluar. Tapi kalau tidak ada padang bola, kalau tidak ada taman, tidak ada public spaces di dalam kawasan perumahan kita, ini akan membuatkan kanak-kanak dan juga remaja memberontak. Sebab tidak ada tempat untuk mereka nak bermain dan berrekreasi. Kedua, dari segi kesediaan kita di dalam mentadbir sesuatu bandar. Dari segi digitalization. Banyak kita tak boleh pergi ke pejabat, kita kena pergi online. Kalau kita pergi online dari segi education, saya masa 2020, saya sendiri balik ke rumah saya di Negeri Sembilan. Anak-anak saudara saya pun tidak boleh belajar sebab tidak ada internet. Tak ada kesediaan untuk internet. Kita nak negara maju tapi tak ada internet. So ini akan membawakan lagi, kalau tidak ada kesediaan dalam bentuk digitalization dan internet, akan membawa Malaysia ke belakang berbanding dengan negara-negara lain. Contohnya saya nak bagi contoh best practices di Afrika dalam bentuk internet. Kita pergi ke safari Masai Mara, jauh daripada Nairobi, ada 5G. Ini di tempat-tempat yang di kawasan-kawasan pekan kecil, contohnya di Malaysia atau di lain, tidak ada pencapaian internet yang baik. Ini akan memundurkan lagi. Itu dari segi perancangan, dari segi teknologi. Yang ketiga, saya ingat dari segi capacity, dari segi teknologi dan juga kesediaan datuk-datuk bandar dan juga yang dipertua di dalam menyelesaikan masalah-masalah pembayar cukai. Ini juga memberikan masalah dan banyak, saya tahu masa pandemik ini banyak yang PKP
cukai ataupun hasil revenue Kurang sikit. kurang. Tapi itu tidak membolehkan kita mengatakan bahawa kita tidak boleh memberikan Terbaik. facilities kemudahan yang terbaik. So my conclusion ataupun akhirnya kita perlu melihat kepada, saya kata tadi dalam saya punya session, step back and do the rethinking. Ya. Tengok dari segi perancangan secara menyeluruh di peringkat nasional, perancangan di peringkat kerajaan negeri dan juga perancangan di peringkat kerajaan tempatan, dan kita mesti melaksanakan perancangan itu dengan adanya roadmap, dengan adanya financial ataupun funding. Ya, kalau tidak memang masalah, dan saya ingin menyatakan di sini, kalau kita ada keuangan semasa PKP memberikan cash kepada penduduk, kenapa kita tidak ada keuangan untuk betul-betul melaksanakan plan yang kita buat dan kita laksanakan di tapak ataupun di peringkat bawahan bersama dengan komuniti. I would like to start with the challenges and the outlook you bring, Maimuna, because from UN Habitat, you have a vantage point, and I would love for you to start and kick us off sharing how cities have been facing these unprecedented times we're living, how they're facing change, and how they are dealing with COVID-19 and also addressing other ongoing, let's say, pressures coming from climate change and, of course, the needs of growing population. So could you advise with us from your wisdom, what are those main challenges in recent years? And how are they shifting? How are cities shifting to this brave new world? Thank you very much. Thank you very much for having me here. The challenges. Before I start with the challenges, let me give a few data that maybe you already know, that cities is the engine of growth. Cities is the hub of talent and skill. Cities also consume 70% of the energy and also emit 70% of carbon emission. And cities is also, and only consume in terms of land area is 2% of the land area. But at the same time, they have a lot of challenges. And I'm not to say whether it's after pandemic, because we still have we have to live with the pandemic now. But I would like to share with you that the challenges faced by city. I would like to start with 4 C's to C's. 4C is the COVID-19, climate change, conflict and crisis, and capital. These are the 4 challenges. These challenges is not new, but it's just that COVID-19 exacerbate and wake-up call for everybody in globally. They are already there in terms of the challenges. And when you talk about COVID-19, the importance of basic services. I think for those countries who are from, even I came from Malaysia or even from the north, you are maybe quite surprised why there is no water in the global south. For example, in Africa, I went to Burkina Faso. I was so shocked when I went there. I saw a queue of women, queue to get water, and children, and around 2 kilometers. And they are having yellow barrel on the head. And I stopped and I asked, when I went to Burkina Faso, I asked, why are you here? During COVID, I said, oh, because we want to take water to drink. And then why are the children here? Oh, they are helping me. So meaning that the opportunity cost of the women lining up there and or the children, they're supposed to be at school or maybe homeschooling, but they are there, waited for hours to get a barrel of water, and which is more expensive than the normal conventional water. So the basic services is very, very important. And I always quote this, don't ask them to wash their hand 3 times, 4 times a day if they don't even have water to drink. So this is important for us to look at. It's already there, the problem, but exacerbated by the COVID-19. That is on the impact of COVID-19 on provision of basic services. Second, the challenges is you ask them to stay at home, lockdown. If they have no home, how can they lock down in the informal settlement? And then you say that, oh, you have a social distance.
If they are crowded in the informal settlement, in the slum, how can you have a social distance? So I think this home is very, very important. The importance of housing, I think, is really, really a wake-up call for not only for the developing countries, for the small island development state, but also for the middle-income countries. Looking at the design, looking at the planning and design of the cities, I think during the COVID-19. And another one is also, I'm talking about in Asia. The countries that I came from, Malaysia, they are having also problem of flooding, problem of drought, but not so much compared to Africa, but floods. So I think this is very, very important for us to look at now what we should do next. Do nothing or do something. That is one on the COVID-19. On the climate, I think this is also important I always mention that we have to make our cities right in order to tackle the climate problem, climate emergency, or climate justice, climate refugee. If you don't make your cities right, you don't plan, you don't manage the cities right, then to me, you can reduce the problem. You can mitigate the problem of climate change, but you cannot solve it. So I think this is, and there will be a lot of funding will be there. Third is conflict. Either is it man-made conflicts, man-made or war, or natural disaster. I think this is very important at the moment now. You look around, even last time, Europe, Germany, and all that, there's no flooding, but recently I think it's flood. So I think it's a time now for us to do the rethinking. And the fourth is, of course, the capital. The city's revenue dropped. I think maybe Anna can confirm that it's dropped due to the lockdown the down of economy. So still at the local government, they have to provide the facilities, they have to provide the services. So capital funding is a problem, it's a challenge. And capital here is not only dollar sign, it's also the human resources. It's very important. When you have the human resources, you also must have the system, must have the governance. So the challenges to me is that you have 4 challenges at the moment: COVID-19, climate change, conflict, and capital. I stop there. Thank you. No, thank Kadang-kadang ini adalah template. Bila kita sebut PPR saja, kena murah kosnya, tidak boleh ada taman, tidak boleh ada kehijauan dan sebagainya. Itu template mungkin. Mungkin zaman sudah berubah. Perkara ini perlu berubah. Malaysia juga negara yang semakin menua pada ketika ini. Bagaimana kita melihat semua faktor-faktor ini diambil kira? Perancangan ialah blueprint pun ya. Execution itu di Malaysia ini apa sebenarnya kekurangan kita? Penambahbaikan juga, ruang penambahbaikan execution ini yang pada pandangan dan juga khidmat Datuk berdasarkan pengalaman luas Datuk sendiri yang perlu kita berikan tumpuan. Ya, faktor penuaan ini memang ada di mana-mana. Contohnya di Jepun, memang ramai rakyat dia yang tua. Dan juga di negara-negara yang telah pun membangun. Kita kena ke arah itu, kita mestilah orang kata inklusif. Kita kata leaving no one behind, leaving no space behind. Itu mantra daripada pihak-pihak yang di atas menyatakan leaving no one behind. Adakah betul-betul macam cik kata tadi melaksanakan leaving no one behind? Itu saya berpendapat kita kena ubah dari segi macam saya kata tadi, kita kena ubah elemen. Kalau rumah kos rendah dia mesti kecil. Dia mesti ni. Look at Singapore. Dia juga ada national ada rumah di bawah kerajaan. Dan kita lihat the national housing dia orang memikirkan dari segi keselesaan. Dari segi adanya kemudahan. Apa yang kita nak adalah compact city. Maksud saya ini compact city yang ada di situ ada perumahan, ada pekerjaan, ada ruang rekreasi dan juga ada ruang untuk yang berpendapatan rendah ini mendapatkan dia punya pendapatan. Yeah. Ini yang penting saya ingat. Kita di Malaysia, saya berkata di sini Malaysia ataupun di negara lain juga, tidak kurang polisi. Kita banyak laporan-laporan. Kita buat kajian berjuta-juta ringgit. Tapi kita mesti drill down to the local action. Yeah. Kita, Malaysia telah menandatangani
New Urban Agenda di Kyoto. Tetapi adakah kita ataupun Malaysia melaksanakan Itu persoalan besar. New Urban Agenda ni betul-betul melaksanakan, bukan secara report tapi betul-betul melaksanakan? Adakah kapasiti di peringkat kerajaan tempatan, di peringkat kerajaan negeri dan di persekutuan cukup untuk melaksanakan? Saya berpendapat Malaysia banyak dia punya best practices yang negara-negara lain boleh ikut. Tetapi kita kena juga melihat kepada melangkah leapfrog ke yang lebih baik. Kita tak mahu duduk di tangga sebegitu. Sebab dalam negara lain seperti di Afrika, seperti di Latin America, dia orang telah maju ke hadapan untuk melaksanakan New Urban Agenda dan juga untuk mencapai Sustainable Development Goal. Datuk, bantu kami untuk memahami dari segi pengalaman Datuk yang terlibat juga dalam perancangan bandar sebelum ini mungkin. Kalau di Malaysia ini soal banjir sebagai contoh. Selangor tidak ada air, kemudian seminggu selepas itu banjir sebagai contohlah ini keadaannya. Ini realiti pada ketika ini, pahit untuk ditelan. Sememangnya apabila kita bercakap soal negeri yang utama di Malaysia ini dari segi industrinya, perkara sebegini seharusnya tidak berlaku secara logiknya. Di mana salahnya mungkin pada hemat Datuk sendiri dalam soal perancangan bandar? Mungkin kita boleh betulkan sedikit, namun bergerak ke hadapan itu apa yang perlu kita berikan tumpuan dari segi perancangan bandar ini supaya perkara sebegini tidak berulang. Dan pada masa yang sama, kalau boleh tambah sedikit lagi Datuk, amalan terbaik juga negara lain. Ya. Kalau kita bandingkan supaya dapat gambaran itu. Ya. Banjir ni baru tadi pun kita bincangkan tentang banjir. Kita melihat kepada konsep nature based solution. Ya, nature based, balik kepada alam semula jadi. Kita dah ada dah ini. Tetapi apabila banyak pemajuan-pemajuan yang dimajukan, contohnya di Malaysia, bila ada sungai ditutup. Kalau kita di Seoul, sungai itu ada flyover, dia robohkan, dia gali balik sungai itu untuk dia punya estetik dan sebagainya. Kita ada sungai yang meander, kita pergi tutup, jadikan dia concrete drain, pergi ke ni, and then at the same time kita telah pun jadi merubah semula jadi. So saya ingin mencadangkan kita perlu balik kepada alam semula jadi. Sebelum saya faham kata-kata contohnya macam mana Kuala Lumpur dengan Penang nak balik-balik kepada alam semula jadi, ada teknologi yang membawa kita kepada nature based solution. Contohnya kalau ada sungai, kita upgrade dia punya sungai. Dan kita juga lihat daripada reka bentuk bandar. Sekarang ni dia kata urban heat island dan juga sponge city. Sponge city ni contohnya yang di mana di reka bentuk bandar ada kawasan-kawasan lapang yang boleh menyerap air hujan yang berlebihan. Ini juga boleh bila menyerap air hujan berlebihan, boleh juga dia mengurangkan banjir. Di same time kita boleh lihat dari segi takungan. Kita tengok green building, banyak bangunan-bangunan hijau. Kita perlu melihat dan bersitu. Dan ada juga negara-negara lain yang telah pun menjalankan green building, green infrastructure dan juga green procurement. Contohnya even di Afrika, even di Latin America, even di Europe, kita perlu melihat kepada teknologi dan juga perlu melihat kepada capacity dan juga kepada, saya nak bagi 3. Saya ingin wrap up di sini. Satu, kita perlu satu leadership yang committed, yang ada political will untuk buat perubahan. Yang kedua, governance. Yang ketiga, capacity. Capacity dari segi funding dan juga human resource. So that is my 3 conclusion, kalau saya boleh bagi. 3 conclusion ini nampak macam cabaran yang besarlah untuk dihadapi pada ketika ini. Yang mana dahulu yang akan memungkinkan langkah pertama itu boleh diambil? Kemahuan politik, funding ataupun pelaburan dan sebagainya? Saya melihat kepada 3-3 ni kena berjalan sekali, serentak. Leadership ni maksud dia, leadership ni bukan hanya leader sebagai Perdana Menteri, tapi setiap peringkat tu ada ketua leadership yang really committed kepada rakyat dan people centered. That is leadership. Yang kedua, governance. Governance kita, mungkin kita punya garis panduan kerana kita dah akik dah. Kita kena lihat dengan yang baru ni, bagaimana cabaran-cabaran baru kita boleh ubah kita punya garis panduan, kita punya law. Jangan guna lagi 1960s, 1950s, 1970s. Kita kena ubah. Yang ketiga, kita kena ada
funding capacity tadi ada dua. Capacity dari segi human resource, adakah kita ada dari segi pendidikan, dari segi capacity pegawai-pegawai kita ada mempunyai teknologi, mempunyai knowledge ataupun ilmu yang mencukupi. Kalau tidak, kita hantar dia pergi ke kursus dan sebagainya. Dan yang keempat dalam capacity tadi adalah funding. Di sini selalu nyatakan software dan juga hardware. So pada pendapat saya, kita kena lihat lagi segi integrated dan holistik. Seempat kena berjalan sekali. Ada kalanya kita melihat penyelesaian ini memerlukan penyertaan semua pihak. Private public partnership sebagai contoh. Ini penting kerana kalau di Malaysia itu memang pemaju itu adalah swasta. Ya. Ada kalanya bila bina rumah diletakkan 10% saja kawasan hijau, tepi-tepi jalan sajalah kawasan hijau sebagai contoh. Malah kalau ada taman pun jadi vertikal sekarang. Tak tahu macam nak guna dan sebagainya. Bagaimana untuk kita melihat PPP kita ini, private partnership ini dipertingkatkan ke tahap yang mencapai objektif yang bersesuaian dengan kedudukan ekonomi Malaysia dari segi pembangunan bandar dan sebagainya. Pendapat saya bukan 3P. Saya tambah lagi 1P. Public, private, people partnership. Kalau kita ada public, kita ada private, kita tak ambil people, bila development nak naik nanti orang bawa slogan. Kami tidak mahu pemajuan ini. So public, private, people partnership. Kita perlu kolaborasi bersama. Kalau tidak, akan menjadi masalah ke dalam pembangunan apa yang kita nak buat. So di segi public ni, apakah garis panduan, apakah reka bentuk, apakah law yang kita ada. Dan kita kena implement, kita kena laksanakan public. Private ni, private sector. Kita kena bersama dengan private sector untuk melaksanakan. Of course, bila kita ada undang-undang, kita kena laksanakan. Bila perlu kata open space perlu 30%, kalau dia bagi 29, kita tolak. Sebab kita dah tahu undang-undang kita 30. Kadang-kadang dia akan kira macam itu, macam ni, dah jadi 30%. Sebenarnya tak. Sebenarnya tak. Pecah-pecah. Pecah-pecah. Dan yang ketiga adalah dari segi, bila kita tengok dari segi itu, dan the people. Saya ingat public, saya memang really appreciate public engagement. Masa saya jadi Datuk Bandar dulu pun, saya pergi ke bawah, ke tapak berjumpa dengan. Kadang-kadang rakyat ni jelata kat bawah ni boleh memberi tahu kita cara-cara untuk, contohnya tadi macam nak banjir. Saya ada pengalaman sendiri masa kat Penang. Bila saya pergi ke tapak, dia kata, Datuk Bandar, saya dah cakap dah dekat dia punya engineer, apa longkang ni tidak akan menyelesaikan masalah banjir. Sebab longkang dia naik bukit. Air mana dah boleh naik bukit? Saya buat local action, kita kata local agenda, but I change it into local action. Buat local action, panggil semua penduduk-penduduk yang terlibat banjir besar tahun 2017, kalau ingat kat Penang. Kita buat town hall, kita bincang, dan dia bagi satu solution, because dia orang dah duduk kat situ 40-50 tahun. Dia lagi tahu, memahami kawasan tu. Bila kita buat, memang banjir tapi kurang. And saya dapat banyak WhatsApp daripada penduduk-penduduk, walaupun saya dah jadi di Nairobi. Terima kasih Datuk, sekarang rumah saya dah tak masuk air dah, pembinaan ni dah. So I think people participation tu memang ni. So that's why public, private, people partnership very important. Ada kalanya mungkin ini soalan terakhir saya, solution itu hadir dalam bentuk akademik. Universiti sepatutnya melaksanakan kerjasama dan sebagainya. Mungkin juga membawa Datuk sendiri dengan pengalaman dan sebagainya, cari solusi, bentangkan supaya ini dapat dilaksanakan. Di mana tahap kita dari segi penghasilan akademik seperti ini? Apa yang saya maksudkan tadi, public itu, public, private, people tu termasuk juga akademia. Termasuk the young people. Termasuk the children. Yang kindergarten tu, kita perlu ambil kira bersama. So saya nampak di sini, kalau kita betul-betul perlu untuk melaksanakan, saya ingat dia tidak ada masalah. Cuma tadi di segi saya kata, dari segi tadi tu leadership tu, bila betul-betul ikhlas untuk mendapatkan. Saya selalu mendapatkan maklumat daripada penduduk. Saya selalu menyatakan blank sheet strategy. Jangan kita dah ada plan, kita letak dekat dewan komuniti. Semua kena ikut. Tak, kita bawa semua penduduk, kita dah selesai dah mengikut Akta Perancang Bandar. Contohnya.
Tapi masa saya letakkan blank sheet strategi, ni kertas putih, apa yang tuan-tuan nak dalam sini, yang nak saya buat. Saya nak ini, Datuk, saya nak itu, dan kita buat sama. Walaupun kita dah ada belakang kepala kita apa yang kita nak buat, tapi saya letak blank paper. Ya. Saya panggil blank sheet strategi. Tapi more often than not, kita kena ikhlas. Kalau kita dah ada apa yang kita nak, kita whitewash saja. Oh, kalau kita masuk mahkamah, kita dah ada dah. Kita dah masuk dah di 21.6. Kita dah buat dah. Tapi yang paling penting, the leaders kena ikhlas. Betul-betul dan melibatkan komuniti untuk dia punya goal tu untuk menaikkan kualiti hidup rakyat di mana-mana pun. Bukan saya bercakap di Malaysia juga. Kalau saya cakap di Afrika, saya cakap di Latin America, baru saya pergi Colombia, saya pergi ke Sweden, saya cakap benda yang sama. We have to be sincere in our leadership. Di mana tahap keikhlasan itu, kalau diperingkat dalam konteks Malaysia, itu persoalan besar yang perlu kita perhatikan dan juga perlu kita lihat supaya dasar yang kita buat, strategi yang kita susun dan sebagainya kenalah kepada penyelesaian masalah tersebut, kerana pada akhirnya rakyat yang kebanyakan ini perlu kita bantu. Ini adalah aspek yang sudah pun dibincangkan sebentar tadi, salah satu dalam sesi nature-based solution. betul, yang Datuk sertai selepas saja rakaman ini, Datuk ada satu lagi sesi On the post-pandemic crisis, apa kita perlu buat. Betul. Itu bagaimana pengiktirafan di WF ini untuk topik sepenting ini. Datuk, saya berbesar hati kerana dapat bersama dengan Datuk pada hari ini. Terima kasih Datuk Maimunah. Okey, itu antara salah satu topik yang saya kira menjadi tumpuan yang cukup besar di WF ini. Bagaimana pada akhirnya bukan hanya bersifat retorik perbincangan ini, solusinya, execution di peringkat bawah, seperti yang Datuk sebutkan tadi, di peringkat bawah ini pelaksanaannya itu tidak kira di peringkat mana sekalipun, yang paling penting barulah hasil itu menjadi. Baik, sekian saja saya Najib Arif untuk rakaman langsung dari Davos WF 2020.